Hai semua, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video terbaru saya. So, dalam video kali ini, saya nak share kepada korang semua kenapa sesetengah pemohon ataupun korang sendiri yang beli kereta, tapi bila korang apply loan kereta, ada sesetengah yang reject dan ada setengah yang approve. Ataupun, contoh yang lain, bila korang apply loan kereta, loan korang kena reject, tapi kawan korang yang bergaji sama, di tempat kerja yang sama, loan bank dia approve. So, kenapa ada perbezaan dari segi lulus dan reject ni? Saya akan jelaskan. Sebenarnya banyak sebab kenapa loan kereta seseorang pemohon tu ataupun korang yang apply loan kereta ni reject. Antara faktor-faktornya adalah faktor umur, kemudian gaji yang rendah dan rekod pembayaran yang tak cantik ataupun kita panggil sebagai sikris dalam bahasa bank lah, dalam bahasa sistem bank. Ataupun dokumen yang korang bagi kepada jurujual ataupun salesman ni tak lengkap. Macam contoh kurang bank statement ataupun IC bagi gambar depan saja ataupun lesen tak ada dan macam-macam lagi. Dan salah satu sebab loan kereta korang reject juga adalah sebab korang blacklist. Yang blacklist ni memang saya takkan cerita lebih lanjut lah. Kalau korang nak tengok golongan-golongan yang tak dapat nak beli kereta, saya akan letakkan dalam link description dalam video saya di bawah. Okay, boleh check it out. Contoh situasi yang lain, bila umur korang okey, contoh umur korang dah 30 tahun, dah 40 tahun, dah 50 tahun, gaji korang tinggi, dah 5,000, 10,000, 100,000 dan sebagainya, rekod pembayaran korang pun cantik, korang bayar loan rumah semua tak ada masalah, dokumen korang semua lengkap, tapi tetap loan korang kena reject. Sebab apa? Sebab ada faktor lain yang memegang peranan utama dalam menentukan loan korang lulus atau tak, iaitu yang kita panggil sebagai scoring. Apa scoring ni sebenarnya? Scoring ni adalah sistem bank yang diguna pakai untuk nak check, nak periksa sama ada pemohon ataupun orang yang nak beli kereta ni layak atau tidak. Okay? Dan setiap bank mempunyai scoring yang berbeza-beza. Sebab itulah bila korang ataupun pemohon apply loan kereta, bagi pada salesman submit pada 2-3 bank. Ada bank yang approve loan korang dan ada bank yang reject loan korang, ataupun ada bank yang approve loan tapi tak dapat amount yang korang nak. Sebab macam saya beritahu tadi, scoring untuk setiap bank adalah berbeza-beza. Jadi scoring ni kita boleh kategorikan sebagai dua jenis lah kalau saya simpulkan. Scoring yang tinggi ataupun scoring yang rendah. Scoring yang rendah ni atau bahasa lain adalah loan reject lah. Kalau scoring yang tinggi atau bahasa lain loan lulus. Contoh ya, bank letakkan scoring untuk lulus ni adalah 50%. Tapi bila bank masukkan korang punya dokumen, korang punya data dan sistem, masukkan dalam sistem scoring ni, orang punya scoring hanya dapat 40%. Jadi scoring korang dikategorikan sebagai rendah, reject. Korang perlukan penjamin ataupun guarantor untuk nak support scoring korang supaya naik lebih daripada passing mark, iaitu 50%. Korang nak tahu guarantor atau penjamin bagus, saya akan letakkan juga dalam link description dalam video saya. Jadi korang boleh tonton apakah kriteria penjamin yang bagus dan ciri-ciri penjamin yang okey lah untuk support dokumen korang. Okey, macam tadi saya dah jelaskan apa itu scoring secara kasarnya dan kenapa ada setiap bank berbeza scoringnya, dan saya nanti kita akan tengok contoh berbeza, tengok contoh yang lain kenapa scoring ni boleh membuatkan loan korang lulus dan loan kereta kawan korang ataupun rakan sekerja ataupun jiran ataupun adik atau family korang lulus. Okey, so kita akan tengok contoh sekejap lagi. Okey, macam saya cakap tadi, saya akan beri contoh macam mana scoring bank ni boleh mempengaruhi loan korang. Kenapa loan kereta korang tak lulus tapi kawan korang yang bekerja di tempat yang sama, di bawah company yang sama, boleh lulus. So dekat sini saya beri contoh untuk dua orang yang berbeza. Saya letak individu A untuk Abu dan B untuk Bakar. Nama ni hanyalah fiction semata-mata, tidak berkaitan dengan hidup dan tak berkaitan dengan mati. Saya hanya buat sebagai contoh. So saya akan letakkan
dia punya biodata untuk individu abu dan untuk individu bakar, dan kita akan tengok scoring manakah yang buatkan dia punya scoring tinggi dan manakah yang buat scoring dia rendah. Saya dah habis tuliskan untuk semua kategori yang masuk scoring. Tapi ini hanyalah contoh. Dia bukan scoring yang sebenar, sebab scoring sistem yang digunakan oleh bank ini adalah automatic, nama pun sistem. So sebenarnya kita tak boleh check apa sebenarnya scoring yang digunakan, sebab setiap bank menggunakan scoring yang berbeza-beza. Ini adalah contoh yang saya boleh letak untuk perbandingan individu abu dan individu bakar. So kita tengok dekat sini, untuk umur dengan gaji ini sebenarnya adalah requirement ataupun syarat ataupun kriteria bagi bank nak apply loan. Macam umur terlalu muda, umur 18 tahun, masih belajar, bekerja part time, biasanya itu perlukan penjamin lah. Ataupun umur dah terlalu tua, dah 70 dah 80 tahun, bank nak bagi loan pun agak risaulah, sebab na'udzubillah, ataupun mungkin dia punya ajal mungkin sampai lebih cepat, mungkin sebab tu bank agak ragu-ragu. Untuk umur yang terlalu muda dan umur yang terlalu tua pun, bank akan kategorikan individu ni sebagai high risk hirer. Okey, pemohon yang berisiko tinggi. Kemudian gaji, macam saya cakap tadi, antara salah satu sebab loan korang kena reject atau loan pemohon kena reject sebab gaji yang rendah. Kita balik kepada perbandingan individu abu dan bakar. Saya letak dekat sini, umurnya sama, 30 tahun dua-dua, gaji yang sama, 3,000, tapi statusnya berbeza. Abu adalah bujang, tetapi bakar berkahwin, mempunyai satu orang anak, dan tempat tinggal abu adalah bersama keluarga, tapi bakar menyewa. Dan kawasan tinggal abu ceras, kawasan tempat tinggal bakar pun ampang. Ini adalah kawasan bandar. Dan abu hanya ada loan motor, sebab dia bujang jadi dia tak perlukan kereta dan sebagainya lah. Bakar sementara tu ada loan rumah, ada loan kad kredit dan personal loan. Dan jawatan abu adalah sebagai manager dan jawatan bakar adalah supervisor. Dalam bank, bila masuk dalam sistem untuk scoring dia ini adalah antara kategori yang dia tengok. Status, bujang, berkahwin, bercerai, duda, janda dan sebagainya. Tempat tinggal, kawasan tempat tinggal, adakah dia ada apa-apa loan, dan jawatan. Ada macam-macam lagi lah kriteria yang untuk scoring ni. Macam contoh, syarikat yang dia bekerja, adakah enterprise, adakah sendirian berhad. Kalau sendirian berhad, adakah sendirian berhad yang kecil baru nak naik, ataupun adakah sendirian berhad yang besar, ataupun adakah syarikat berhad. Itu semua masuk dalam kategori scoring. So dalam kategori ni, bila contoh mereka apply loan sama, contoh abu dan bakar ni apply Proton 50. Abu dan bakar bekerja di syarikat yang sama, cuma bezanya abu jawatan adalah manager dan bakar adalah jawatan supervisor. Gaji juga sama. Ni kita agak contoh lah. Abu dia akan lulus loan dengan scoring tinggi, tapi bakar scoring dia akan jadi rendah. Sebab apa? Sebab abu status dia bujang, jadi dia tak ada tanggungan lagi. Dia yang perlu sara diri dengan sendiri saja. Sedangkan bakar berkahwin, ada satu orang anak, dia kena menyara isterinya dan menyara anaknya walaupun isterinya dah bekerja. Kemudian abu tinggal bersama keluarga, jadi kos yang perlu dia keluarkan untuk bayar rumah sewa atau dia beli rumah sendiri tu tiada. Sedangkan bakar menyewa, jadi bakar perlukan keluar duit daripada gaji ni untuk bayar rumah sewa. Abu dan bakar tinggal di kawasan bandar dua-dua. Ceras dan ampang kategorikan sebagai kawasan bandar. Kawasan luar bandar ni, kalau daerah di Selangor ni kategori sebagai kawasan luar bandar seperti Batang Kali, Sabak Bernam, Pantai Remis ataupun Tanjung Karang. Itu kategorinya sebagai luar bandar. Kemudian abu hanya ada loan motor saja, sedangkan bakar ada loan rumah, loan kad kredit dan personal loan. Boleh kemungkinan, dan disebabkan dia ada 3 loan, boleh menyebabkan loan dia reject untuk bakar, sebab kemungkinan ganti 3,000 ditolak dengan komitmen loan, tanggungan dan juga menyewa. Dia hanya tinggal
1,000 ataupun mungkin tinggal dengan 1,500. Sedangkan Abu tak perlu bayar tanggungan siapa, tinggal dengan keluarga, tak perlu keluar rumah, duit untuk bayar rumah sewa. Hanya ada loan motor, dia masih ada baki dalam 2,000 ataupun 2,500 dan sebagainya. Ini hanya salah satu contoh yang saya berikan kenapa orang yang berbeza, umur sama, gaji sama, bekerja di syarikat yang sama, tetapi loan yang Abu lulus tetapi bakar reject. Kita ambil contoh lain. Contohlah individu Abu ni dia berkahwin, ada 2 orang anak. Sedangkan Bakar berkahwin adalah 1 orang anak. Loan rumah Bakar masih stay, ada loan rumah, kad kredit dan personal loan. Tapi Abu Bakar, individu Abu ada loan rumah dan loan personal. Kemungkinan juga loan Abu ni boleh jadi reject, ditolak sebab tanggungannya 2 orang. 2 orang anak lebih tinggi daripada 1 orang anak. Dan walaupun Abu dan Bakar ada loan rumah, tapi mungkin komitmen untuk rumah ni berbeza. Rumah ni contoh bayaran dia 1,000 sebulan. Sedangkan Bakar ni rumah dia mungkin hanya 500 sebulan. Dan lain-lain mungkin lebih rendah. Jadi walaupun gaji sama, umur sama, jawatan bersegi beza, bekerja di syarikat yang sama, tapi Abu ada 2 orang anak dan komitmen dia lebih tinggi dibandingkan Bakar, Abu pun loan dia boleh jadi reject. Sebab itulah bila korang ataupun pemohon nak apply loan kereta, tak boleh compare dengan kawan-kawan korang, tak boleh compare dengan adik-beradik, tak boleh compare dengan jiran, tak boleh compare dengan rakan sekerja yang bekerja di syarikat yang sama, dah bekerja berapa lama, tak boleh compare. Sebab lain-lain individu mempunyai lain-lain scoring yang berbeza. Contohlah Abu dan Bakar semua yang sama. Umur 30, 3,000, gaji 3,000, kahwin ada 2 orang anak, dua-dua contoh menyewa, kemudian tinggal di kawasan cerah dan gampang, ada loan rumah, personal kad kredit semua. Jawatan contoh sama, jawatan manager. Jawatan manager. Abu dah kerja 10 tahun, sedangkan Bakar baru kerja 3 tahun. Bank kemungkinan besar juga akan luluskan permohonan yang Abu ni. Sebab dia dah kerja 10 tahun, jawatan dia dah consider tetap. Kalau untuk Bakar 3 tahun masih kategori sebagai junior manager. Jadi itu antara salah satu sebab yang masukkan scoring. Scoring ni susah. Sebenarnya kita nak check dia punya apa kriteria ataupun kategori yang ada dalam scoring tu. Sebab itu dalam sistem. Jadi bank pun tak boleh nak beritahu pada pemohon, tak boleh beritahu pada salesman. Cuma ni contoh-contoh yang biasanya sistem scoring tak guna untuk nak nilai kelayakan pemohon nak beli kereta. So saya harap video ni dapat membantu anda untuk tahu lebih jelas kenapa loan kereta yang korang apply tak lepas, ataupun kenapa bila korang apply loan kereta dengan bank A lepas, dengan bank B tak lepas, dengan bank C boleh lepas. Okay? Sebab scoring ni antara salah satu faktor yang menentukan korang layak atau tak nak beli kereta yang korang minta. So sekian saja video dari saya. Kita jumpa lagi dalam next video next time.